hadis-hadis Nabawi. Kalau kita lihat daripada Al-Quran, Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bila mana dalam hati kamu ada satu penyakit, Allah akan tambahkan lagi penyakit. Maka Imam At-Tabari ketika menguraikan ayat ini berkata, kalau kita buat satu dosa, kita tak cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat menghilangkannya, maka pada ketika itu kita akan terus berganda-ganda, kita akan terlibat dalam dosa yang seterusnya. Lalu kalau kita nak istiqamah, maka ini bermakna bila seseorang itu ingin istiqamah dalam perkara kebaikan, dia perlu cepat treat dia punya dosa. Untuk itulah istiqamah memerlukan kepada ilmu kenal pasti dosa. So tanpa kenal pasti dosa, kita tak akan rasa semangat untuk bertaubat dan beristighfar. Sebab itulah disebut dalam sebuah hadis, al-mu'min yara dhunubahu kal jabal yuridu wa yaqa alayh, wal munafiq ataupun wal fajir yara dhunubahu kadhubabi ala anfi. Iaitulah orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang melihat dosa dia sebagai besar sentiasa, yang mana dia tersangat bimbang dosa dia itu besar semacam gunung yang boleh dia jatuh terhempak mati di dalam dosa yang besar. Manakala orang munafik adalah orang-orang yang sentiasa merasakan dosanya kecil, macam lalat yang hinggap di atas hidungnya, dia boleh halau dengan begitu mudah sahaja. Ya? Baik, jadi dalam konteks jawapan tadi ini, orang mukmin untuk mengekalkan istiqamah, dia sentiasa akan screen through, dia akan sentiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sentiasa dia memuhasabah diri dia. Paling tidak sebelum dia tidur, dia akan berfikir sama ada sambil berbaring atau sambil duduk terpulang. Dia akan fikir pada hari ini berapa banyak dah aku buat kesalahan, apakah bentuk kesalahan. Tetapi kalau kita merasakan satu hari kita tak ada dosa, itu ada masalah. Ada orang begitu, sebab dia bangun subuh, dia pergi solat berjemaah, kemudian dia pergi kerja, kemudian mengajar anak-anak murid, dan kemudian solat maghrib, solat zuhur bersama-sama, kemudian mengajar lagi, kemudian balik, kemudian makan, kemudian solat, kemudian habis malam kemudian tidur. Tak ada dosa lagi. Betul aku ini macam wali. Jadi ini ada masalah. Sebab dosa itu dia tak semestinya tertakluk kepada dosa yang berbentuk fizikal, tapi lebih banyak dosa yang berbentuk hati, dalaman itu. Sebagaimana Nabi pernah sebut thalathul muhlikat, 3 dosa yang penghancur, iaitulah yang pertama sekali syuhun muta', iaitulah kebakhilan yang ditaati, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabil mar'i bi nafsihi, dan seseorang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Maka cuba kita perhati dalam ini, kita ada tak benda-benda ni? Kadang-kadang dengan dunia Facebook hari ini, ramai orang yang cepat merasa kagum dengan diri dia. Sebab apa? Sebab dia punya satu status kejayaan, orang pun puji. Oh kagum, aku hebat tu, aku orang puji. Ada sebagai orang dia masukkan muka dia dengan pakai tudung baru. Ui, cantik lah you ni, macam muda lagi lah. Suka dia. Dia pun pakai 2-3 kali. Satu minggu dia pakai tudung. Ataupun dia refresh lagi, tengok ada orang like lagi lah. Jadi tuan-tuan, ini adalah dosa-dosa yang kelihatan tidak nampak kafir dengan fizikal, tapi ia semuanya akan merosakkan istiqamah. So istiqamah tu perlukan sentiasa banyak istighfar. Sebab tu Nabi ajar kita istighfar banyak kali setiap hari. Begitu banyak kali setiap hari. Baik, jadi yang seterusnya, cara-cara istiqamah yang seterusnya adalah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, antaranya mujalasatul ulama wasalih wasalihin, iaitulah duduk dalam diri kita dalam majlis para ulama. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, mathalul jalisis salih wa jalisis su, perumpamaan rakan duduk yang baik dan yang buruk itu, yang baik itu macam penjual minyak wangi, imma an tabta'a minhu wa imma an yuhdiyaka, sama ada dia kamu beli daripada dia ataupun dia bagi kamu percuma, ataupun kamu dapat bau dia secara automatik.
Dan penjual yang kedua adalah orang peniup tukang besi di dapur, ya, yang mana kamu dia nak cairkan besi, maka panas dengan baunya, dengan kepanasannya, dengan semua kamu akan dapat. Jadi itu adalah ciri istiqamah. Sebab itulah antara ciri istiqamah juga berada dalam jamaah. Tak kira lah tuan-tuan, saya minta maaf lah kalau tuan-tuan tak setuju. Sama ada tuan-tuan nak berada dalam jamaah PAS, jamaah ikram, jamaah haji, jamaah mana-mana jamaah yang dia punya manifesto pula, bukan manifesto, dia punya perlembagaan dia adalah Islam, Al-Quran, Sunnah, maka itulah antara jamaah, ya. Berada dalam jamaah adalah cara yang baik untuk ditegur oleh orang-orang yang kita rasa rapat dan tidak rasa ofensif. Kalau kita tak berada dalam jemaah, kita jarang berukhuwah, maka kita ada orang tegur, kita rasa macam, dia ni cuma nak bantai aku ni, bukan dia suka aku, dia nak hentam aku ni. Tapi kalau kita berada dengan orang yang selalu kita jumpa, selalu berusrah, maka dengan teguran dia itu kita rasa ini adalah teguran di antara sahabat dengan sahabat, maka itu tujuan untuk istiqamah, ya. Baik, kemudian soalan yang kedua, bagaimana nak handle perasaan bila nak buat nak ajak orang kepada kebaikan, larang orang kemungkaran. Kita sendiri pernah buat benda tu ataupun buat, macam mana nak handle perasaan Allah Maha murka kepada kita. Baik, Allah SWT murka tu kena tengok betul-betul tafsir ayat ni. Tafsir ayat ni disebutkan konklusi yang saya boleh berikan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu, iaitulah amat besar kemurkaan Allah kepada orang yang bercakap benda yang dia tak buat. Taf'alun tu iaitulah fi'il mudhari', continuous present tense. Maknanya dia memang tidak ada niat langsung nak buat benda yang dia cakap. Itu yang besar kemurkaan. Maknanya si ajar tu, solatlah tahajud, tapi dia saya takkan bangun dia, saya cakap ni. Dia memang dah tak ada usaha langsung nak bangun. Dia memang aku nak cakap ni, aku nak tunjuk terror dia. Yang itu yang besar kemurkaan. Tapi kalau kita aku nak ajak orang ni, aku nak bangun aku jejam pun tekan. Itu buat macam Mr. Bean kan. Ada macam-macam tu, keluar angin, keluar wap pada kaki dia. Bunyi loceng je wap pada kaki dia. Lepas tu dia bangun. Okey. Jadi dia dah buat macam-macam. Ada saya masa saya ingat saya pernah duduk di sekejap lah mengaji di Pondok Pasir Tumbuk. Ada anak-anak muda yang kat sana susah nak bangun. Macam-macam bentuk dia buat. Macam-macam bentuk dia nak buat. Tapi sebenarnya susah nak bangun sebab makan lewat, sebab tidur lewat. Habis cerita. So makan orang muda kan selalu makan pukul 12 malam, pukul 11 malam. Memang payah nak bangun lah. Dan tidur pun lewat. Jadi tidur awal, makan macam orang Cina makan. Pukul 7.30 buka puasa. Okey? Ataupun sebelum buka tu dah makan. Jangan lebih daripada pukul 9. Pukul 9 tu skip je lah. Ataupun makan buah-buah je malam tu cukup. Kalau makan lewat, memang susah nak bangun tuan-tuan. Okey. Jadi itulah semeringkas. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Ruslan akan tambah lagi. Cuma yang kebaikan tersusun itu ditujukan khas saja untuk Al-Fadhil Ustaz Ruslan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang sahabat yang bertanya tadi. Minta maaflah saya pun mungkin tidak ada jawapan yang konkret yang sebaik apa yang diungkapkan Al-Fadhil Ustaz tadi. Tetapi dalam maksud kita cuba nak mengambil peranan nasihat dia. Saya kira soalan tadi soalan yang lebih bersifat muhasabah kepada kami sebagai pembentang yang bercakap, dan masa yang sama untuk mengajak kita mengambil pendekatan yang lebih baik. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan memberi manfaat bagi orang-orang beriman. Baik, pertama sekali tentang soal istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkara istiqamah ini dia bukan perkara yang datang secara tiba-tiba, tetapi ia datang hasil daripada latihan, hasil daripada penerusan kepada setiap amalan kita. Cuba tuan-tuan perhatikan apa yang telah Nabi sabdakan. Mungkin Ustaz telah beri satu dorongan yang cukup bermotivasi kejap tadi. Saya nak ambil satu situasi yang lain. Cuba ditengok apa telah Nabi sabdakan. Antara sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Riwayat yang sahih.
Bersabda Nabi, sebaik-baik amalan yang Allah paling seronok di kalangan hambanya ialah adwamuha, yang berterusan walaupun sedikit, wa in khalla, sedikit. Itu amalan yang Allah paling suka di kalangan hambanya. Jadi saya tersebut pada tuan-tuan bahawa seolah dalam Islam Nabi tahu satu pada kita kaedah dalam kita beramal. Kaedahnya begitu. Arti dalam kita menjana istiqamah ini ialah kita berterusan walaupun benda sedikit. Baca Quran, kita tak mampu nak baca sampai satu juzuk. Yang bercakap ni pun tak mampu dalam banyak keadaan. Ya, yang mendengar lebih mampu insya-Allah. Tetapi kita mampu membaca mungkin 10 ayat setiap hari, memadai dalam soal kita nak beristiqamah. Kita tak mampu untuk menderma begitu banyak sampai sekaderma dan banyak ratusan ringgit, RM1 contohnya. Tapi dengan kita beri sumbangan 20 sen ke dalam tabung, contohnya untuk tabung Palestin, tabung anak yatim masjid, berterusan lebih baik. Makna kata dalam mudahnya ialah nilai istiqamah datang hasil daripada penerusan itu sendiri. Dia tak datang melalui doa. Tak jadi, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku istiqamah. Minta 16 kali sehari pun tak mari tuan-tuan. Dia tak datang semacam turunnya dan jatuh buah durian depan rumah, belum dah. Tapi datang daripada hasil amalan yang sedikit tapi berterusan. Semangat itu penting. Jadi bagi saya, semua ini dapat kita lakukan tak kira siapa. Baik orang yang bernama orang alim, penceramah, masuk kita semua. Sebab kita nak sampai tahap satu masa ketika nanti satu tahap kita nak tergolong dalam golongan mereka yang istiqamah. Yang paling utama istiqamah dengan ilmu, dengan amal, dengan iman. Kita nak masuk ke kelompok itu. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita nak masuk golongan ini. Golongan yang istiqamah dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang keduanya tentang istiqamah juga. Saya mungkin teringat apa yang diungkapkan oleh guru saya lama. Guru saya ini maksud guru semasa belajar dahulu. Semasa ingat namanya Dr. Sa'ad Ahmad Sa'ad, orang Mesir, yang banyak berjasa, yang banyak memberikan jasa kepada saya masa belajar di Arab Saudi dahulu. Dia cerita lama, cerita 20 tahun yang lepas. Baik, saya masih ingat sebab dia sebut kat saya, dia kata harga ilmu yang kamu pelajari ini tidak langsung berharga kecuali kamu sentiasa refreshkan balik. Maknanya ingatkan balik. Artinya tuan-tuan, saya nak ambil pandangan guru saya ini. Arti kalau kita buat apa sekalipun kebaikan, kita tak cuba refreshkan balik, tak ada harga. Tak ada harga. Jadi maknanya kalau kita dapat walaupun sedikit tapi kita refreshkan balik, buat sentiasa, itulah nilainya. Allahu Akbar. Yang ketiganya tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak meletakkan istiqamah dalam kehidupan kita sampai ke tahap kita beristiqamah dalam keadaan yang begitu hebat semacam para sahabi al-jali, para sahabat, sebutkan tadi siapa kita yang sudah. Tetapi hari ini kita ada panduan melalui proses yang setuju daripada pandangan doktor tadi, bahawa proses pentarbihan, proses pendidikan. Ingat-ingati, bila kita ada proses ini, sekecil mana kesalahan kita ada orang tegur, sebesar mana silap kita ada orang beritahu. Inilah istiqamah namanya. Kalau kita hidup dalam keadaan tidak ada di sana kawan taulan yang boleh membangunkan pribadi kita, kita akan sesat dalam perjalanan. Kita rasa kita buat baik dah, tapi rupa tak baik lagi. Sebab itulah makanya sebagai saya itu satu kenyataan. Makna bersama dengan rakan taulan sahabat anda yang boleh membangunkan kehidupan kita. Satu perkataan yang pernah diungkapkan oleh Abdul Qasim Al-Junaid. Abdul Qasim Al-Junaid ini seorang alim besar dalam bidang tasawuf. Abdul Qasim kata apa? I'mal syai'an, buatlah sesuatu, falaka khairun, bagi engkau 1001 kebaikan. Utruk syai'an, tinggal sesuatu,
falaka sayyi'un, bagi engkau 1001 keburukan. Maksudnya ialah kita dalam hidup ini, kita buat sesuatu yang baik, akan datang pulangan kebaikan itu bila-bila masa. Tapi ingat, kita meninggalkan kebaikan, tidak akan pulang kebaikan kepada kita pada bila-bila masa saja. Tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah ini satu benda kena usaha. Dan kami di pentas ini pun saya faham benar, ini pun cabaran bagi kami. Cuma kami tak bercakap dalam konteks ujian yang besar lagi. Ujian istiqamah ni banyak lagi sebenarnya. Ujian yang bersifat tribulasi dalam perjuangan, seksaan, itu lebih lagi lah jauh, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita dengan dengan amalan kita dengan ilmu kita cari sekali setakat mana. Tribulasi yang jauh itu wallahu alam, saya pun tak banyak cakap, ya, bagaimana keadaan kita. Kita bercakap tentang tribulasi perjuangan ini banyak lagi. Rakan-rakan kita di Palestin yang kena saksa disesakan Islam ni begitu sekali hebat. Yang kami di pentas ini pun tak ada lagi di sana ujian yang seperti itu. Tapi kita yakin, kita percaya kalau kita ada kekuatan agama dalam hidup, kita akan dapat istiqamah. Yang pertama. Yang keduanya ialah saya nak sebut sikit tentang soal kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu tadi. Ustaz Dr. Zaid tersebut. Pertama sekali tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang persoalan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu, besar keburukan Allah bagi kamu yang berkata kamu tak buat. Sebab itulah kita kena nilai muhasabah. Mengapa penting muhasabah dalam kehidupan kita? Muhasabah maksud kita menilai di mana daya upaya, di mana kemampuan kita. Saya contoh yang mudah. Kalau seorang bapa dalam rumah, tak payah pergi dalam keluar masyarakat, bapa, seorang bapa dia kata kepada anak, "Mat, pergi sembahyang maghrib." Seorang bapa sebelum dia nak kata, "Mak, Mama, pergi sembahyang maghrib," alung pergi maghrib, dia dahulu kena ready untuk ke masjid ke suam, bersiap sedia dengan pemakaian suam, dengan kopiah, dengan baju baru contohnya. Barulah dia akan suruh anak pergi sembahyang maghrib. Dia kena muhasabah. Ini suruh anak pergi maghrib yang dia duduk basuh kereta peraton perdana beli semalam. Ini pukul 6.30 Mamat pergi ambil wuduk, pergi mandi. Yang ayahnya pukul 7 pun masih dengan kereta perdana ke rumah. Maknanya orang termasuk dalam kabur maqtan indallah an taqulu, mana kita tak muhasabah. Sebab itulah kita dalam hidup tuan-tuan, penilaian kita daripada muhasabah kita selesai. Hasibu anfusakum, hitung diri kamu, bukan kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada nilai muhasabah itu, kita akan nampak setakat mana kelemahan kita, setakat mana kekuatan kita dalam kita memimpin orang lain, anak ke keluarga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, persoalan ketiga tadi ialah tentang kebaikan tersusun. Saya pun tak berapa jelas soalan kita tadi daripada yang bertanya, tapi saya nak jawab dalam apa yang saya faham. Dalam konteks melakukan kebaikan ini tuan-tuan sekalian, memang itu di antara perintah agama. Apapun keadaannya, agama memerintah kita buat kebaikan demi kebaikan. Tak kira wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantu dalam perkara baik dan perkara takwa. Jangan bertolong bantu dalam perkara permusuhan dan dosa. Persoalan sekarang ini ialah kalau kita dalam masyarakat kita dambakan kebaikan kepada orang lain, kita lah pencetus kepada kebaikan itu. Sekurang-kurang kalau kita buat kebaikan kepada diri kita pada orang lain, orang akan melihat kebaikan kita dan mereka akan menuruti kebaikan kita. Saya teringat dengan satu kata-kata yang kalau ada di sana kaitan, ada kaitan, kalau tak ada tak apa. Kata-kata yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, seorang alim besar, walaupun ada polemik tentang beliau dan banyak ada bagi setengah orang lah. Bagi saya melihat Ibn Taymiyah sebagai tokoh yang penuh kehebatan dalam ilmu dan sumbangan sejarah kepada dakwahnya. Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata, aku tidak nak bermusuh dengan sesiapa kecuali dia nak bermusuh dengan aku, tapi aku tak bermusuh dengan dia. Maknanya Ibn Taymiyah ini sebab dia ada sejarahnya. Bagi dia tak melihat orang sebagai musuh, dia lihat orang sebagai kawannya. Dia akan buat 1000 kebaikan walaupun orang tak suka kebaikannya. Jadi kita ini tuan-tuan sekalian, kalau kita hidup dalam dunia dakwah, dalam dunia masyarakat hari ini, dengan 1000 kebaikan, walaupun ada musuh kiri kanan kita, kita berjaya.
Tapi kalau kita hidup dengan suasana yang tak berapa cukup agamanya, kita buat satu kebaikan, orang buat 1000 keburukan, kita pun akan ikut rentak orang, maka tak betul. Betullah kita kena buat kebaikan demi kebaikan, walaupun ada musuh-musuh yang tak suka baik. Pandangan teman bagi saya cukup cantik. Kita bukan cari musuh, kita cari kawan yang akan bersama-sama dengan kita. Wallahu a'lam. Kalau tak mendapati, minta maaf. Kalau mendapati, alhamdulillah. Soalan kita yang tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita akan berhenti insya-Allah pada jam 1 ataupun lebih sedikit, lebih kurang 5 minit begitu, katakan lebih sikit. Kita ada 15 minit lagi. Soalan saya seterusnya, saya cuba nak membawa kepada realiti kita hari ini, remaja-remaja kita dalam etika kehidupan mereka sendiri. Semalam ketika YB Dr. Halimah Ali, hari perasmian dia menyebut tentang beberapa fakta di mana dia sendiri menangani masalah tersebut, di mana dia kata lebih kurang 100 orang lelaki yang dia jadi sampel, dan dia 100 orang perempuan, lebih kurang macam itulah, menjadi sampel, dibawa ke satu camp motivasi, dan pendedahan di situ berlaku, di mana dia mengatakan bahawa 10% daripada 100 orang ini yang aktif melakukan aktiviti zina, aktif, dan 8% daripada 100 orang perempuan yang masih lagi juga aktif melakukan aktiviti zina tersebut. Saya rasa satu yang sangat besar bagi saya bila saya mendengar duduk kat belakang tu, terkejut, dan saya kagum juga dengan dia yang bersungguh-sungguh cuba merapatkan jurang dengan golongan-golongan remaja tersebut. Soalan saya di sini daripada situ, zaman sekarang yang mana zaman moden sekarang, masing-masing cuba menonjolkan apa kebaikan-kebaikan sebagaimana Ustaz Doktor cakap tadi tu kan, masing-masing untuk istiqamah. Ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan kaedah-kaedah moden yang dipakai oleh remaja. Dia kata apa? Rok-rok juga, solat kami solat. Rok-rok juga, solat kami solat. Rempit-rempit juga, masa solat kami solat. Macam mana tu Ustaz? Soalan ni kepada dua-dua insya-Allah, dan saya minta lebih kurang dalam masa 5 minit 6 minit begitu. Bapak Ustaz. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in. Merujuk kepada soalan rok juga tapi kami solat ni, bagi saya bergantunglah kepada jenis roknya tu. Okay. Kerana yang penting sekarang ni, perkara yang berlaku kerana zina dan seumpamanya ini, ia berlaku apabila meletakkan kenikmatan sementara dunia melebihi apa yang Allah tawarkan di akhirat. Dan ia mungkin melebihi itu kerana satu, dia tak tahu apa yang Allah tawar. Jadi kalau kita nak sebut ringkas, Allah tawar bagi lelaki bidadari paling kurang 2 orang, ya? Dan Allah tawar bagi wanita yang sukakan kecantikan dan kesetiaan seorang lelaki mendapat suaminya, dan juga dia menjadi wanita yang paling cantik, dialah bidadari sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Waqiah, ya? Lalu mungkin ini dia tak tahu, maka bila dia tak tahu, maka dia merasakan bahawa kenikmatan sementara di atas dunia itu adalah penting. Kemudian lebih lagi daripada itu, saya ada jumpa dengan beberapa orang doktor perubatan yang mengendalikan bersalinnya wanita. Hampir semua yang kami jumpa mengatakan lebih kurang sama poin dia, iaitulah wanita-wanita yang berzina dan nak bersalin, bersalinnya itu jauh lebih mudah daripada wanita yang halal berkahwin. Okey. Sebab itulah kita baca tentang perempuan-perempuan, budak-budak muda yang bersalin, dia tandas. Kita dah bawa isteri kita duk pergi hospital, Masya Allah, 2 cm, 3 cm, 4 cm, tak habis lagi. Tak keluar daripada tandas, relax je, sorang-sorang diri. Macam mana ni? Ini adalah satu perkara yang kita nak kata ujian yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa. Allah biarkan dia seolah-olah macam apa kita kata, istidraj, ya, istidraj. Dan kita tidak hairan. Maka ada orang-orang yang telah bertaubat mengatakan, ya,
berzina, ketika mana berzina lebih sedap daripada yang halal. Ini menyebabkan syaitan punya talbis tu, syaitan punya datang tu, maka itulah yang sebenarnya menutup mata hati dia dan seterusnya merosakkan dia dan berterusan. Jadi semua ini hanya akan boleh dipantau dan disekat dengan zina-zina tadi banyak tu, dengan membetulkan solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan dapat mencegah daripada melakukan fahsya. So fahsya ini, sebagai kita sebut tadi, kalau rujuk dalam banyak ayat Al-Quran, fahsya ni satu jenis dosa yang biasanya Allah kaitkan dengan nafsu seksual. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam surah Yusuf yang saya sebutkan tadi kan, bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang Lut, tentang apa yang dilakukan oleh kaum Lut sebagai fahsya, kemudian apa yang diajak oleh wanita yang mengajak Nabi Yusuf itu sebagai fahsya. So jadi zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, fahsya, ya. So jadi fahsya ini specifically Allah sebut dia punya antibody dia solat. Inna salata tanha 'anil fahsya. Allah dahulukan perkataan fahsya, padahal fahsya itu dah termasuk dalam mungkar, tapi dia ada lagi khusus lagi Allah sebut, kemudian Allah muqaddamkan dia, duduk ke depankan dia, maka ada something else katanya. Maka inilah yang kita nak sebutkan pentingnya institusi solat ni. Dan walaupun dia kata tadi solat juga, tapi rock juga, dia berkata kalau rock tu bermaksud zina juga, solat juga, maknanya solat dia adalah nothing. Ya, solat ni dia macam Islam, tuan. Ya, Islam ni kalau kita tak tangani betul-betul, kita tak rasa keindahan dia. Solat pun sama juga. Macam saya sebutkan kepada beberapa orang yang baru membeli laptop MacBook Air. Betul tak? MacBook Air ni tuan-tuan, comel pelatih, nipis, cantik, ada standard, buka saja ada Apple tengah kena gigit sebelah. Tapi kalau tuan-tuan beli, saya jamin kalau tuan-tuan tak biasa dengan Apple punya produk, tuan-tuan beli hari ni, tuan-tuan akan rasa frust malam tu sekejap. Sebab apa? Oh, susah guna, tuan-tuan, susah. Dia tak macam iPhone senang, tapi laptop MacBook, ada siapa dekat sini MacBook? Ya, dia betul-betul different daripada Microsoft. Dia kena ada 2 kali ketuk dia akan keluar something, 3 kali ketuk keluar something, lain macam. So saya nak beritahu itu sebab apa? Kalau kecanggihan itu kita tak ada ilmu, penggunaan dia kita tak akan dapat nikmat. Macam saya pernah dulu dalam 4 tahun lepas, masa tu BlackBerry, saya dihadiahkan satu BlackBerry, bukan dihadiahkan, diberikan satu BlackBerry oleh syarikat untuk menggunakan, tapi saya tak boleh guna. Saya guna untuk SMS dengan telefon. So orang punya BlackBerry bagus, saya kata bagus, boleh telefon dengan SMS juga kan. Jadi sebab apa saya tak rasa nikmat BlackBerry? Sebab saya tak kerti guna. Begitu juga dengan solat. Bila solat dia tak betul, dia tak akan dapat nikmat. Sebab itulah Allah kata ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Hari ini orang ingat Islam, berzikir, tak tenang hati dia. Dia marah ke Islam, padahal dia salah guna cara. Ya? Jadi itulah sebagai respon saya untuk kita menjaga hati ini. Maka sudah tentulah yang pertamanya adalah solat, dan kemudian daripada situlah hati kita itu akan dibentuk. Dan solat itu pula dia bukan kerja mudah. Dah foundation tuan-tuan. Kalau nak buat foundation sekolah pun kita kena panggil lori yang besar tu tuan-tuan, masukkan piling dia, berdengung putih selai bulan, letak di bangunan bangunan tepi. Ya? Jadi nak piling tuan-tuan perlukan ilmu dan strategi yang details. Maka sebab itu kalau kita tanya diri kita semua, ya, saya sebut juga dalam televisyen dulu, kita belajar solat dah lama tuan-tuan, tapi bila kita refresh balik, kalau Ustaz Fadhil Ustaz sebut dia kena refresh, kita refresh balik tak? Ke kita refresh pakai buku darjah 1? Solat kita ni solat tak tahap ilmu darjah 1 ke sekolah tadika? Ya, sampai hari ni orang tak refresh solat dia. Pernah tak kita habis baca satu kitab, satu bab daripada solat, daripada awal sampai ke akhir? Kalau bukan tak masuk solat jemaah pun, solat fardu tu daripada takbiratul ihram sampai habis, pernah tak baca betul-betul dengan detail, tengok dia punya dalil? Pernah tak buat? Kalau tak pernah tuan-tuan, ya Allah, kita solat tiap hari dan itu adalah piling foundation kepada kita, tapi kita ambil sambil lewa. Oh ini berat tuan-tuan.
Maka saya kira itulah perkara yang paling penting untuk kita rawat di hati kita agar menjadi qalbun salim. Dan dengan itu saya terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput, dan insya-Allah ada berkatnya dan ada manfaat buat kita semua. Allahuakbar. Sila Ustaz. Okey, terima kasih. Berapa minit lagi? Lebih kurang 45 minit Ustaz. 45 minit. 45 campur 2 9 lah. Okey. 45 tu jadi lebih seminit je. Okey. 6 minit. Pertama sekali, soalan ditanya tentang persoalan remaja dan masalah. Angka-angka yang dibawakan oleh Yang Berhormat Dr. Harimah Semalam memang satu kenyataan di Selangor, bahkan di kontak dalam negara. Saya pun ada angka-angka yang banyak tentang isu ini. Alhamdulillah ada keterlibatan juga dengan banyak program remaja sebagainya. Baik, Dr. Zarudin telah berikan satu kupasan cukup cantik apakah pendekatan yang kita ambil. Tuan-tuan sekalian, saya nak pergi pada isu yang agak di luar sikit. Sebab apa? Sebab dalam kita bertemu dengan watak-watak anak yang dijadikan contoh tadi, perjuangan yang ada dalam konteks kita sekarang ialah apa benda sebenarnya? Satulah perjuangan i'adatil khilafah, perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan Islam. Itu asas yang sebenarnya. Apa situ sekali? Saya minta maaf, saya sebut terang-terang, saya tidak meyakini selagi mana sistem suasana tak berubah total dalam masyarakat, saya tak yakin kita dapat menyelesaikan situasi keamanan dengan cara cukup mudah. 54 tahun negara mencapai kemerdekaan. Bukan kita tak ada sistem pendidikan. Al-Amin contoh ada, dan saya pun anak saya dihantar ke Herat daripada sekolah rendah, Sabenengah, sekolah Herat, dan 2 dah keluar daripada Herat. Sekarang ada di Jordan seorang, kemudian di Kuwait, yang ketiga, keempat, kelima ada di Herat. Saya meyakini. Dan bukan saja Herat, bahkan di sana ada lagi sekolah-sekolah agama yang lain dengan abimnya, dengan macam-macam. Tapi dalam suasana kita sekarang 54 tahun mencapai kemerdekaan, kita nampak angka jenayah makin meningkat, persoalan moral makin hari makin merosot. Kenapa? Kerana dalam suasana kita hari ini, tangan kanan membina, kiri meruntuh. Tangan kanan macam Al-Amin, macam Herat, macam sudut pendidikan yang kita ada sekarang di mana-mana, di tangan kanan, dengan pastinya surau, masjid, tuan-tuan guru kita Dr. Zarudin yang banyak beri sumbangan dalam konteks perbankan Islamnya, dengan macam-macam. Tangan kanan ini yang menyedarkan masyarakat dosa, pahala, tentang syurga neraka, hakikat hidup yang sebenar, soal keimanan, ini adalah tangan kanan. Dan tuan-tuan tangan kanan masyarakat. Tetapi dalam saat yang sama, ada tangan kiri sedang meruntuh. Jarum halus diberikan, jarum kasar disumbangkan oleh pelbagai cara dan gaya. Ini tidak soal kepimpinan. Jadi saya secara terang menyatakan kepada tuan-tuan, sebab itulah hari ini kita cuba nak membangun masyarakat yang faham Islam, yang faham agama secara total, daripada peringkat asal kepada peringkat yang lebih tinggi. Saya melihat dalam kacamata yang agak lebih jauh sikit, minta maaf, sebab itulah di antara kebimbangannya. Kalau tidak, Nabi tak bersabda antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum dananiruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallah. Hadis ini hadis Tirmizi, hasanun sahih, walaupun tak sampai martabat Bukhari Muslim, tapi dianggap hasan sahih. Ini bayangan Nabi di akhir zaman kepada kita. Dalam keadaan manusia dipaut dengan dunia yang penuh kepalsuan, dipaut dengan budaya yang penuh dengan kepalsuan, dipaut dengan kiblat yang penuh kepalsuan, kiblat hati manusia kepada keburukan. Kata Nabi, ulaika syarrul khalqi, mereka seburuk-buruk manusia. Inilah contohnya. Anak luar nikah, anak yang buat zina umur 16 tahun dah berzina berpuluhan kali. Ya subhanallah. Dan tak pelik dalam parlimen dalam bulan yang lepas, dalam bulan 10 yang lepas, dalam bulan November, rasmi parlimen menyatakan, tuan-tuan tahu, ini sebagai contoh saja, 152,000 berapa orang lahir dalam 2 tahun. Arti kalau tuan congak balik setiap hari, 308 anak luar nikah setiap hari, 300 orang setiap hari.
Ini satu jenayah yang berkaitan kerja-kerja kejabat. Sebab itulah dalam isu ini, kewajaran kita sekarang ialah kita negarakan dakwah. Dakwah yang bukan sekadar membabkan soal pembangunan syakhsiah, tapi pemikiran, perwatakan, sikap, akhlak budaya. Betul Al-Banna sebut, nahnu nurid al-fard al-muslim an yakuna sadiqan fi qalbihi, ayat macam-macam di garis paling 10 syarat. Semua ini ke arah untuk membangun sebuah peradaban yang baru. Sebab itulah kita nak runtuhkan jahiliah, kita bangunkan Islam atas runtuh jahiliah melalui sistem. Arti sistem politik hari ini korak. Kalau kita biarkan sistem bertapak dalam suasana 20 tahun akan datang, bukan setakat 300 kes lagi, 600 kes insyaAllah akan berlaku. Sebab korupsi yang berlaku kepada kepimpinan negara dan umat. Ini kita boleh berdiam diri dalam isu ini. Bagi saya isu kita ini untuk kita membangunkan kembali. Kalau tidak, tak selesai masalah. Orang semayang, maksiat bertapak. Sebab itulah berlaku isu yang sama. Pengalaman saya juga berlaku, saudara Ustaz Said pernah berlaku tahun lepas, 2 tahun lepas saya berada forum di Masjid Asyakiri malam tahun baru. Isyak itu kawan sebelah kita ni semayang, sumbang tak telinga, baju di belakang tulis entah apa tak tahulah, rambut nyepang, semayang isyak. Tertanya mengapa semayang, sementara nak pergi tengok apa ni dataran sebelah tu semayang mana, bengong je. Cara berfikir masyarakat kita ini menunjukkan masalahnya berat dan parah. Jadi bagi saya persoalan sekarang ialah kita cuba nak merubah sistem dalam konteks dakwah yang tersusun, perjuangan tersusun, dan insya-Allah kalau ada kekuatan ini, insya-Allah satu hari akan datang Islam akan kembali bertapak. Bila Allah Maha mengetahui. Tapi usaha dakwah, usaha membangunkan keluarga, usaha bangunkan anak-anak yang terus Islam agama ini satu benda yang paling utama, tuan-tuan. Dan saya yakin Islam tidak akan mati di tengah jalan. Sebab Nabi dah bagi ingat kepada kita. Nabi dah bagi ingat kepada kita, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Nabi dah beri satu ingatan motivasi untuk para pendukung dakwah kepada mereka yang dengan dakwah dan bersama dakwah ini, kata Nabi, tetap akan ada segolongan kumpulan umat ini yang tegak dengan agamanya, berjuang dalam dakwahnya, berjuang dalam gerakannya, berjuang dengan agamanya. Mereka tidak akan dirobak-rabik oleh musuh-musuh mereka walau apa yang berlaku. Mancutusan kita sekarang, tuan-tuan, ialah kita cuba nak mengembalikan semula al-khilafah ar-rasyidah itu. Dan ini cabaran semasa kita. Bukan mereka di kawasan Al-Amin, mereka kawasan Gombang. Ini adalah isu internasional. Kebangkitan sebagus kaum Islam berlaku, maka lewatlah kita tak bersama kebangkitan yang sedang berlaku saya. Bagi saya, suatu musim, inilah di antutusan yang bagi saya yang kita nak bangunkan. Dan kita yakin masa depan Islam tetap bercahaya sebagaimana bercahayanya hati-hati orang Islam yang cintakan agama, yang cintakan iman. Masa depan dakwah akan terus bergemerlapan sebagaimana adanya pendukung-pendukung yang ada dalam istiqamah tadi, hati yang ikhlas, hati yang salim, yang sejahtera. Dakwah terus akan bercahaya dan kejahilan akan dapat dihapuskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi cerita kita, tuan-tuan sebenarnya. Betul, forum yang ada hari ini tak memadai untuk sekitar 2-3 jam. Mohon mencadangkan panjangkan lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masa sebenarnya menghalang segala-galanya dengan urusan-urusan dan sebagainya. Kalau ikutkan hati saya ada soalan-soalan peribadi nak tanya, seronok nak tanya banyak ni, tapi masa tu lah. Ikut mana pun saya dapat gambarkan bahawa kepentingan segala-galanya duduk di hati. Masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat kita sama-sama perbaiki. Kita ada pakar-pakar, Ustaz Dr. Zaharuddin, Ustaz Ruslan Muhammad, insya-Allah mereka-mereka ini pakar. Kalau Ustaz Zaharuddin dalam bank berkaitan dengan syariah, banking, boleh bertanya direct dan menjadi contoh tauladan yang cantik dan baik kan. Mereka-mereka inilah yang akan antum jadikan sebagai asas rujukan, sandaran yang kuat. Pertanyaan-pertanyaan itu mereka dapat menjawab
sebagaimana pertanyaan-pertanyaan saya itu saya tak bocorkan, tapi mereka dapat menjawab. Inilah kelebihan mereka. Dan begitulah kita pada hari ini. Qalbun Salim kita terpaksa berhenti dekat sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat, memberi kita fadilat atas segala-gala rahmat, atas segala-gala maklumat yang telah disampaikan oleh kedua-dua panel kita yang cukup baik, cukup bernas. Bagaimana kita nak berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita nak menangani masalah-masalah da'i itu sendiri maupun mad'u itu sendiri, bagaimana ibu bapa ini menangani masalah anak-anak mereka sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi 1000 rahmat kepada kita. Kita sudahi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.